Berikut istimewa, kita persilakan Puan Abriza Abdul Aziz, Pengarah Pusat Geospasial Negara PGN, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami hari ini untuk berkongsi kepada kita tentang revolusi geospasial dalam cabaran digital sekarang ini. Jadi sebagai permulaannya, apakah itu Pusat Geospasial Negara dan apakah sebenarnya peranan yang dimainkan oleh pusat itu sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Irfan dan terusnya RTM kerana memberi peluang kepada saya untuk memperkenalkan apa itu Pusat Geospasial Negara yang memang saya rasa ramai yang tak pernah dengar ataupun tak familiar dengan Pusat Geospasial Negara. Okey. Pusat Geospasial Negara ni ataupun singkatannya PGN merupakan salah satu bahagian di bawah Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun NRECC. Jadi Pusat Geospasial Negara ini merupakan peneraju kepada satu program. Sebenarnya program ini adalah program international iaitu Spatial Data Infrastructure, di mana di Malaysia PGN merupakan peneraju ataupun penelaras program ini yang mana kita namakan sebagai Infrastruktur Data Geospasial Negara ataupun MyGDI. Jadi MyGDI ini merupakan satu program yang melaksanakan salah satu peranan ialah perkongsian maklumat geospasial dalam kalangan agensi kerajaan dan juga akademia. Di mana apabila agensi kerajaan itu berkongsi maklumat geospasial ataupun lebih mudah saya istilahkan sebagai maklumat lokasi. Maklumat lokasi dalam bentuk digital, kualiti perkhidmatan harian yang diberikan kepada negara ini khususnya rakyat dapat dipertingkatkanlah. Memudahkan agensi kerajaan untuk menggunakan maklumat geospasial dalam bentuk digital untuk mudah membuat analisa dan perancangan. Jadi contohnya kalau boleh berkongsikan antara penggunaannya, terutamanya kalau kita lihat kembali pada zaman pandemik sebelum ini kan, bagaimana geospasial ini memberikan kesan kepada kita semua? Okey, pada masa pandemik COVID-19 sebelum ni, kita PGN banyak memproses dan juga memberikan maklumat geospasial terutama kepada agensi Majlis Keselamatan Negara. Pada masa tu saya ingat lagi walaupun kita banyak PKP dan bekerja di rumah, tapi kita PGN ni berada di MKN selama berminggu-minggu jugalah untuk membantu MKN bagi membuat perancangan daripada segi penubuhan hospital Medan kan masa tu bila pandemik makin ni, sebab kita menggunakan maklumat geospasial ni daripada segi kat mana klinik, di mana hospital dan juga pusat kuarantin dan juga kawasan-kawasan PKP yang diisytiharkan. So itu menggunakan maklumat geospasial lah. Ya, secara mudahnya itu adalah peranan PGN untuk menetapkan dan menentukan lokasi-lokasi lagi-lagi dalam keadaan yang memerlukan ketika itu pandemik COVID-19. Kalau kita nak rungkai lagi berkaitan dengan simposium maklumat geospasial kebangsaan kali ke-9 atau akronimnya NGIS ke-9 yang akan dijadualkan tak lama lagi. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan mengenai simposium tersebut. Okey, simposium maklumat geospasial kebangsaan kali ini kali ke-9 kita akan adakan insya-Allah pada 17 dan 18 Oktober ni di ICC minggu depan. Sebenarnya NGIS ni kita dah pernah adakan sejak tahun 2004 lagi. Dan dia penganjuran dia 2 kali setahun. NGIS ni. Cuma pada tahun 2020 kita tak dapat laksanakan disebabkan pandemik. Dan juga pada tahun 2022 juga kita tak laksanakan sebab masa tu ada kekangan pelbagai kekangan lah. So insya-Allah dan alhamdulillah lah kita akan dapat adakan pada tahun ni. Okey, penganjuran ni merupakan satu usaha yang berterusan lah daripada pihak kementerian khususnya melalui Pusat Geospasial Negara selaku penganjur utama dan juga dengan kerjasama Jabatan UKO dan Pemerintah Malaysia JUPEM dan juga Agensi Angkasa Malaysia MAISA sebagai awareness di peringkat kebangsaan mengenai peranan PGN dan juga mempromosikan perkongsian dan pelepasan maklumat geospasial bagi membantu meningkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan. Dia sebenarnya simposium ini merupakan
satu platform pertemuan antara agensi kerajaan, akademia dan juga swasta yang merupakan industri players untuk bidang geospatial. Dan kalau kita bercakap berkenaan dengan pemain industri sekarang ini, apa antara cabaran-cabaran yang mereka lalui dalam era digital dari segi geospatial ini sebenarnya? Okey, cabaran dalam untuk geospatial dalam cabaran digital ni, penggunaan maklumat geospatial sebenarnya kita ramai lagi yang belum celik geospatial. Kalau dalam aplikasi itu kita menggunakan kita sebut GIS lah, Geospatial Information System. Sebenarnya rakyat kita sebenarnya dah guna pun melalui perisian-perisian navigasi. Kalau dia nak pergi ke satu-satu lokasi itu adalah maklumat geospatial dan dia menggunakan perisian navigasi untuk sampai ke tempat tu. Berbanding dengan dulu, cabaran kita dulu untuk kita contohnya nak datang ke sini ke Wisma Angkasa Puri ni, orang akan bagi tahu tepi highway. Betul. Kan selepas bangunan ni masuk kiri masuk kanan kan. Kadang-kadang kadang terlajak kan, kadang tak perasan, tapi dengan menggunakan adanya maklumat geospatial ni, so kita dapat senang je kita masukkan nama tempat dan perisian melalui proses pendigitalan. Dia akan guide kita lah untuk sampai ke tempat tu. Lagi cepat, mudah dan efisien. Dan bagaimana NGIS ke-9 ini berperanan ataupun impak kepada kerajaan ataupun masyarakat khususnya? Okey, sedikit mengenai NGIS 9 ni. Sebenarnya kita target peserta kita tu 600, tapi memang sambutan yang menggalakkan. Kita pun luar biasa jugalah. Jadi kita tambah lagi 50 tempat untuk peserta menyertai simposium ni. Sebab sekarang ni kebanyakan institusi kerajaan telah mula sedar atas penggunaan maklumat geospatial tu untuk membantu dia orang buat perancangan, membuat analisa dalam bidang geospatial. Jadi harapan Puan kepada penganjuran NGIS ke-9 ini bagaimana Puan? Okay, harapan kita supaya pihak-pihak industri dan juga agensi kerajaan dan juga akademia dapat berkongsi idea dan juga melihat, terutama agensi kerajaan dapat melihat teknologi-teknologi terkini yang ditawarkan dalam bidang geospatial, khususnya aplikasi GIS dan juga perisian-perisian navigasi yang dapat digunakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam membantu membuat perancangan dan membuat keputusan untuk agensi tersebut. Terima kasih Puan. Kita mengharapkan agar penganjuran NGIS ke-9 kali ini mampu membantu untuk melancarkan proses penganjuran dan juga revolusi geospasial dalam cabaran digital yang semakin lama semakin mencabar sekarang ini Puan. Terima kasih lagi sekali Puan.